Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana setia bersama kami di saluran berita RTM dan juga di TV1 pada pagi ini. Bersama kami berdua, saya Ismail Adnan dan saya Syafiqah Ishak. 16 Ramadan hari ini. Alhamdulillah. Ismail, 28 April 2021. Anda sedang menyaksikan kami berdua pastinya di saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3. Juga di TV1 dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan Facebook kita yang sedang menyaksikan kami di Facebook rasmi kami. Selamat pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Ya, apa yang disebutkan Syafiqah tadi, 16 Ramadan. Sudah pasti ramai yang sudah pun membuat persediaan untuk Hari Raya Aidilfitri. Macam persediaan untuk Hari Raya, Syafiqah? Baju raya tu wajib. Walaupun kita tak boleh nak ke mana-mana, tapi tak apalah, di rumah pun kita kena cantik juga. Betul. Kan sekurang-kurangnya setahun sekali. Ya, kita setahun sekali. Pengalaman itu yang penting. Tetapi arahan terkini tentang larangan rentas negeri dan sebagainya sudah pun diberitahu semalam oleh Kementerian Pertahanan ataupun Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan. Masih belum boleh dibenarkan untuk pergerakan rentas negeri bagi seluruh negara. Untuk kita nak bercakap lebih lanjut, Syafiqah, tentang perkembangan terkini kes COVID-19, ayuh kita tengok apakah antara capaian kes yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini merupakan status terkini setakat semalam 27 April, di mana kes baru sebanyak 2,733 melebihi kes sembuh baharu iaitu 2019, dan peratusan kes aktif ialah sebanyak 6.38%. Duka cita dimaklumkan sebanyak 13 kematian direkodkan semalam, dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 398,451. Kita lihat pecahan mengikut negeri. Kalau kita tengok pecahan mengikut negeri, Selangor, Sabah dan juga Sarawak masih lagi mencatatkan jumlah yang agak tertinggi, dan disebabkan itu jugalah Kelantan, jajahan di negeri Kelantan mengalami PKP dilanjutkan sehingga 17 Mei 2021. Berikut merupakan antara jajahan iaitu seperti Bacok, Jeli, Kota Baru, Machang, Kuala Kerai, Pasir Mas, Pasir Putih, Tanah Merah, Tumpak dan juga Gua Musang. Okey, kita harapkan agar mereka yang berada di Kelantan masih mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak MKN. Di negeri-negeri PKPB juga telah pun diumumkan oleh pihak MKN, antaranya Selangor, Kuala Lumpur, Sabah, Johor, Pulau Pinang, juga negeri PKPP yang juga merangkumi ada lebih kurang 9 kawasan ataupun 9 negeri. Tapi seterusnya kita juga nak melihat seperti yang dicatatkan oleh Syafiqah tadi, ini status terkini yang bertukar status negeri Sabah kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bermula 29 April sehingga 17 Mei 2021. Jadi dengan status pertukaran itu maka ada beberapa SOP baru, antaranya pergerakan rentas daerah dan sebagainya sudah pun dikemas kini dan juga diperbaharui oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Sedikit perkongsian kita nak kongsikan yang dikatakan oleh Syafiqah tadi. Kalau kita lihat taburan kes COVID-19 di peringkat negeri, tetapi ini adalah merupakan jumlah pemberian dos bagi laporan harian dos vaksin mengikut negeri-negeri. Kalau kita boleh lihat di sini, Sabah mencatatkan 46,034, di mana ini merupakan jumlah dos yang kedua. Sekarang ini fasa kedua telah pun bermula, jadi kita sering mengingatkan kepada anda untuk mendaftarkan diri untuk program vaksinasi melalui vaksincovid.gov.my. Jangan ragu-ragu, jangan sesekali mendengar kabar angin dan juga berita tular di luar sana yang belum pasti lagi kesahihannya. Dan kita sering mengingatkan kepada anda, walaupun seperti mana Ismail katakan tadi, ada yang statusnya sudah pun bertukar kepada PKPB, tetapi SOP yang telah pun digariskan MKN masih lagi terpakai di keseluruhan negeri di Malaysia ini, seperti menjaga jarak fizikal anda sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup separuh muka ketika anda berada di luar, dan sering menjaga keselamatan dan juga kesihatan diri anda, kerap membasuh tangan, dan bila balik ke rumah teruskan mandi. InsyaAllah, betul. Itu amalan biasa yang kita sudah amalkan lebih sejak setahun yang lalu. Namun apa yang penting adalah kita nak mengucapkan tahniah juga kepada seluruh warga di Putrajaya, Kuala Lumpur dan juga Selangor kerana capaian peratusan yang digambarkan sebenarnya untuk pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan mencatatkan peratusan yang tinggi. Putrajaya hampir 100%, Selangor dan wilayah persekutuan melebihi 50%. Jadi tahniah diucapkan, dan kita harapkan agar prestasi baik ini akan berterusan. Dan seterusnya sedikit perkongsian berkenaan tentang ini merupakan antara lain sekatan di persempadanan juga pintu masuk negara. Kerajaan Malaysia sudah pastinya akan melaksanakan sekatan sementara kemasukan pengembara, pelajar antarabangsa warga India dan pelawat perniagaan antarabangsa ke Malaysia, antaranya termasuk negara-negara lain yang juga melakukan tindakan sama seperti Singapura, Hong Kong dan juga beberapa negara lain. Ini disebabkan oleh situasi pandemik di India ketika ini yang semakin memuncak dan juga varian baharu yang dikenal pasti berlaku di India. Jadi kerisauan ini telah pun membuatkan kerajaan mengambil keputusan untuk menyekat kemasukan pelancong dari India. Ya, betul. Ini merupakan salah satu langkah bagi kita
kita mencegah penularan COVID-19. Jadi sekarang ini tugas kita ialah untuk sama-sama membantu pihak kerajaan. #kita jaga kita masih lagi terpakai. Jadi pastikan anda sentiasa mematuhi SOP, kerana itu merupakan tanggungjawab kita, bukan semata-mata kerana takut di compound sahaja. Dan kita ingin kongsikan juga terlebih dahulu mengenai tambah baik SOP Bazar Ramadan Aidilfitri Lontar. Ini menurut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa memberi beberapa cadangan terhadap penambahbaikan SOP di semua Bazar Ramadan dan Aidilfitri. Menurutnya cadangan itu dikemukakan setelah tinjauan di tapak Bazar Ramadan Aidilfitri yang dibuat pada minggu pertama, dan ini memberikan gambaran di mana kesesakan pengunjung di tapak tersebut. Kenapa kita risau dan juga kita bimbang akan ada kluster-kluster baru pula yang akan muncul disebabkan oleh Bazar Aidilfitri. Ya, betul. Itu banyak kita lihat dikongsikan tular di media sosial, video-video pengunjung-pengunjung dan juga pelawat di kawasan-kawasan bazar seperti itu. Jadi sekali lagi diharapkan agar anda mohon berhati-hati dan juga mohon kalau boleh elakkan untuk berkunjung pada waktu-waktu puncak ataupun pada waktu-waktu sesak. Betul. Baik Syafiqah, kita nak berehat seketika, kita nak kembali selepas ini. Ya.